Yo, welcome back again to my channel. Yeah, peace. So, selamat tahun baru pada korang semua. Selamat tahun 2022. Yeah, aku harap tahun ni aku akan dapat monetize lah. Korang tolonglah support saya lah. Kalau tak kerana korang, siapa lagi? Kalau bukan korang yang tak support saya. Kalau video ini best, korang share. Kalau tak best, korang share juga. Kalau best, share. Kalau tak best, share juga. Like dan juga komen yang menarik lah. Okay, kita tak nak buang masa. Kita teruskan cerita kita. Kisah seram untuk yang kedua kali aku buat untuk kali ni. So, kisah seram ni dikongsi oleh kawan aku. Kawan aku. Bukan yang kawan yang buat kisah seram yang aku buat tahun lepas. Bukan kawan yang sama. Kawan yang berbeza. Bukan kawan yang sama tapi berbeza. Kawan memang kawan tapi berbeza orang lah. Korang faham? Nasib baik korang faham. Okay, dia kongsikan cerita ini pada akhir bulan 11 hari tu dia kongsikan. Masa tu aku pun fikir-fikir pasal nak buat konten apa lepas ni. Tapi aku masa tu memang nak buat konten kisah seram, but aku belum dapat idea lagi. Tapi nasib baik lah kawan aku yang satu ni, dia bagi kisah seram. Agak menarik juga cerita dia. But kita sama-sama dengar aje lah. Yang korang dengar aje lah. Saya tukang bercakap. But tak apa. So, kita akan teruskan. So, okay. Kisah seram yang ni memang aku agak lain daripada lain. But aku suka dia punya kisah seram. So, kita akan start untuk kisah seram yang sekarang. Bukannya pertama, memang satu je kisah seram saya sekarang. Okay, kisah seram yang ni adalah kisah seram macam korang tengok dekat thumbnail, kisah seram asrama. So kita akan kongsikan kisah seram asrama. Okay, so kawan aku cakap dia beritahu ke aku supaya rahsiakan 3 perkara. Dia perlu rahsiakan. Dia cakap, okay, aku turut sajalah apa yang mereka cakap ke aku. So, aku turut. Nanti kalau aku tak turut, nanti mereka marah. Aku juga yang kena. Okay, aku turut. So, 3 perkara iaitu nama dia, sekolah dan tempat tinggal. Yes, tempat lah. Memang tempat lah. So, aku rahsiakan 3 perkara tu. Nama, sekolah dan tempat tinggal. Okay. Mungkin dia ni orang tahu lah. Mungkin lah macam tu lah. So, aku akan rahsiakan nama dia. Jangan risau. Kalau kau tengok video aku, jangan risau. Aku akan rahsia nama kau. Okay. So, sebelum kita nak start, kita mesti letak nama dia dulu. Sebab dia cakap rahsiakan nama dia. So, aku perlu cari satu nama lah untuk nama dia. Okay. Okay, nama dia. Okay, Hashim. Okay. Pada yang nama Hashim tu, jangan pula korang terkejut. What? Bila masa pula saya bagi kisah seram saya dekat budak yang ni. So, bukan nama korang. Just nama samaran. Sebab dia yang beritahu supaya rahsiakan nama dia. So, aku rahsiakanlah nama dia. So, aku letak nama dia Hashim. That's why aku letak nama Hashim. So, aku letak nama Hashim sebab maybe Hashim lah. Kita letak lah. Pada yang Hashim, nama Hashim tu janganlah terkejut. Okay, kita mulakan. So, Hashim ni dulu dia cakap aku dia tak pernah tinggal dekat asrama masa dia
Darjah 1 sampai darjah 5 dia cakap. Dia tak pernah asrama dan tak pernah tinggal asrama. Macam pelik juga kan saya cakap. So dia ni, si Hasim ni ada 2 adik-beradik. Dua. Dia dengan adik dia. Mereka 2 lah adik-beradik. Ayah dia ni seorang pekerja dekat ladang kelapa sawit dekat area Sarawak sini. Yap, ladang kelapa sawit ya, dekat area Sarawak. Sarawak memang banyak lah ladang kelapa sawit. So ayah dia ni kerja dekat ladang kelapa sawit. So saya tak mau beritahu dekat mana ladang tu. Saya tak mau beritahu sebab dia cakap rahsiakan. Okey. Ayah dia ni pekerja sebagai mando dekat ladang kelapa sawit. So nak jadikan cerita, pada masa tu si Hasim ni si ayah si Hasim ni dapat tawaran pindah ke ladang kelapa sawit yang baru lagi. So ya, daripada situlah kisah seram yang berlaku. Si Hasim ni beritahu aku. So mereka pindah masa bulan 12. Dia cakap 12 akhir tahun lah, berkurang akhir tahun. Sempat jugalah mak ayah mereka ni pindahkan si Hasim ni ke sekolah baru. Ya, sekolah baru yang terdekat dekat ladang kelapa sawit ayah dia yang kerja ni yang baru punya. So pindahlah mereka dekat ladang kelapa sawit yang baru tu. So mula-mula si Hasim ni dia jadi harian lah. Orang cakap tu ulang-alik lah. Ayah dia hantar, ayah dia ambil. Ayah dia hantar, ayah dia ambil. Daripada sekolah ke quarters ladang. Dekat quarters ladang tu. Daripada quarters ladang ke sekolah si Hasim ni. Adik si Hasim ni belum lagi sekolah, dia cakap aku. Dia masih umur dalam 5 tahun. Okey, saya lupa. Kisah ni berlaku pada tahun 2010, dia cakap. Masa tu umur dia dalam 12 tahun. Dia cakap, yap, 12 tahun. 10 tahun 2010 lah, dah lama sudah berlalu. Okey. Saya lupa beritahu. Sorry So si Hasim ni pergilah. So yalah, dari first dia masuk dekat sekolah tu memang dia cakap best lah. Dia cakap dekat sekolah baru ni memang best. Ada juga kawan baru. Dia cakap best lah bergaul dengan kawan baru dekat sekolah baru, dia cakap. So tiba-tiba ayah dengan mak si Hasim ni bercadang untuk si Hasim ni pergi ke asrama sebab yalah mau dekat UPSR. Masa tu tersilap saya dia darjah 6 kah dia pindah dekat sekolah baru. Yap, darjah 6. Okey. Dia pindah ke sekolah baru masa darjah 6. Dia cakap, yalah masa darjah 6 tu kita menduduki UPSR kan. So mak ayah dia bercadang untuk Hasim pergi ke asrama. Ya, so daripada situlah kisah dia berlaku. Okey. Laju kan saya cakap? Tak kan? Buat macam mana Hasim cakap. Dia pun ikut jugalah apa yang mak ayah dia beritahu. So dia pun pergilah asrama. Yalah, first time dekat asrama dia cakap memang agak rasa sedih untuk tinggalkan mak ayah kan. Yalah, kita daripada darjah 1 sampai darjah 5 dengan mak ayah. Tiba-tiba kita masuk asrama, memanglah kita sedih ditinggalkan mak ayah. Tapi mak ayah dia ni buat dia macam tu sebab dia nak bagi si Hasim ni supaya berdikari lah. Tu memang bagus lah si Hasim ni beritahu. Dia darjah 6 pun dia dah berdikari sendiri. Mak ayah dia suruh dia masuk asrama. So bagus si Hasim ni kan, anak yang bagus. So si Hasim pun pergilah. So masa mak ayah dia hantar, dia cakap dia sedih. Rasa ada juga menitiskan air mata si Hasim ni cakap. But lama-lama dalam 2-3 jam macam tu, yalah si Hasim ni dah lama dah. Tak juga lama, dalam bulan 6 dia masuk asrama. So dah ada kawan dah, dia cakap si Hasim ni. So kawan-kawan dia lah yang
menenangkan Syahsim ni supaya tidak menangis. So mereka tiap malam mereka bermain, tiap petang mereka main bola. Syahsim ni tak juga rasa sedih ditinggalkan ayah sebab sudah kawan baru dia kan dekat sekolah sana. So nak jadikan cerita Syahsim ni ada 2 orang kawan, iaitu kita letak nama dia Adam dan juga Max. Yap, Adam dan juga Max. Kepada yang nama Adam dan Max tu janganlah perasan just nama samaran mereka, bukan nama betul loh. So dia ada 2 kawan, Adam dan juga Max. So mereka bertiga ni memang rapat lah, memang brotherhood orang cakap. Syahsim ni beritahu aku masa sekolah rendah dulu dia cakap. So dia pun berkawan lah dengan mereka. So nak jadikan cerita, pada petang tu mereka nak pergi main bola. So mereka pergilah bermain bola. Pas main bola, dah habis main bola, mereka pun berehat dekat tepi padang. So sambil-sambil mereka berehat dekat tepi padang tu, so nak jadikan cerita, si Adam ni terlihat seorang pakcik cleaner dekat hujung semak Samun. Dia cakap, macam mana semua explain sekolah ada keliling tu, ada hutan. Macam mana semua explain sekolah, lepas tu ada hutan dekat tepi-tepi tu. Tak juga hutan, but ada sungai juga. Dia cakap ke aku, Syahsim ni, sekolah tu but macam sekolah apa dia cakap macam sekolah pedalaman macam tu lah. Lebih kurang macam tu. So, ke sekolah tu tepi jalan, dia cakap sekolah tu tepi jalan, but dia punya belakang tu padang bola mereka dekat dengan, cakap memang ada tepi tu sekolah tu ada semak Samun lah, ada macam ya semak yang dekat semak-semak. Lepas tu sekolah tu ada dekat dengan sungai. Dia cakap mereka selalu mandi lah, Max dan juga Adam dan juga Syahsim ni selalu mandi dengan pakcik cleaner yang mereka selalu rapat ni. So kita sambung So si Adam ni tertengok si pakcik cleaner tu. Si pakcik cleaner tu memanggil-manggil pakai macam ni bukan patung yang Cina tu, yang kucing tu. Bukan macam tu. Macam ni. Macam orang panggil. So dia pun si Adam ni terkejut. Kenapa pakcik cleaner panggil kita tiga ni? Dia cakap dengan Syahsim. Tak tahu. Jom si Syahsim ni ajak mereka 2, Max dengan juga Adam ni pergi ke semak Samun tu lah. So mereka pun pergi sebelah semak Samun tu, tepi tu ada saya explainkan lah, semak Samun, sini padang, pergi ke tepi tu, lepas tu ada sungai. Lebih kurang macam tu lah. Orang imagine lah sendiri semak padang, semak Samun tepi padang tu. Lepas tu ada sungai dekat sebelah semak Samun lagi tu. Korang faham lah? Okay. So mereka pun pergilah, si Adam, Hashim dengan Max ni pergilah ke sana. Mana tahu pakcik cleaner ni ada nak bagi buah ke. Yalah, pakcik cleaner ni memang rapat lah dengan mereka 3 ni. Selalu mereka 3 time waktu rehat, pakcik cleaner yang teman mereka makan. Kadang tu habis je ke sekolah, pergi je mandi dengan pakcik cleaner dekat sungai yang terdekat dekat sana. Dia cakap sekolah tu memang tak jauh daripada sungai, dia cakap ke aku. So si Syahsim ni beritahu ke aku, sekolah memang tak jauh daripada sungai. So dia selalu mandi lah masa dia kecil dulu, dia cakap. So mereka pergilah ke semak Samun tu. Lepas mereka pergi ke semak Samun tu, so mereka pun terkejut lah, mana pakcik cleaner ni? Mereka cakap lah. So pakcik cleaner ni mesti nak gurau dengan kita. Jom kita tengok dia dekat sungai, si Max ni cakap. So mereka pun decide untuk pergi ke sungai. Tengok pakcik cleaner tu tak ada dekat sungai. So mana pakcik cleaner ni? So mereka pun panggil lah nama pakcik cleaner ni. Saya tak mau beritahu nama dia. Si Hashim pun suruh rahsiakan nama dia. So aku rahsiakan.
So mereka pun panggil lah pakcik cleaner, panggil tak menyaut. Tiba-tiba mereka pun mencarilah pakcik cleaner dekat semak-semak samun tu. Dan tiba-tiba si Adam ni terpijak sesuatu. Terpijak sesuatu. Dia pun, si Adam ni terkejut. Apa benda ni? Si Adam pun ambil, dan benda tu adalah satu botol kecil. Botol kecil. Macam mana sama istilahnya? Botol kecil, dia berbalut dengan kain kuning dengan benang warna merah. Si Hasim ni cakap benda tu. So si Hasim ni pun apa benda ni? Si Hasim cakap dengan si Adam ni. Yalah, si Adam ni yang bawa benda tu. Tahu si Adam ni cakap. So si Hasim ambil daripada si Adam ni. Si Hasim punyalah nakal, dia buka. Tak ada apa-apa pun. Si Hasim cakap, kosong je ni botol kosong, mungkin pakcik cleaner punya kot, dia cakap. Kita simpan dulu lah, si Hasim ni cakap. So mereka pun simpan. Masa tu dah nak senja, so mereka pun tak hiraukan pakcik cleaner mungkin ada terserempak dekat dewan makan nanti. Si Hasim ni beritahu kat Adam dan juga Max. Tiba-tiba si Max ni beritahu dengan si Hasim dan Adam, kau haus? Si Hasim tu cakap, ya haus. Jom kita tiga beli air dulu, dia cakap, dekat kantin. Dia cakap, boleh juga, best juga tu. So mereka pun pergi juga. So masa mereka mau pergi tu, si Adam ni decide untuk pergi ke tandas dulu. Dia cakap mau membuang air kecil, dia cakap. So mereka dua lah pergi sana. So Adam ni beritahu Max dengan juga Hasim supaya belikan dia air. Si Adam ni pergilah membuang air kecil. Dah beli air semua tu, mereka decide untuk pergi balik asrama. So mereka dua pun balik asrama. Tiba-tiba terjumpa dengan si Adam ni. So masa tu Adam tengah duduk, dia cakap, duduk dan tak bercakap. Mereka pun ajak si Adam ni pergi mandi bersama. So mereka pun pergilah mandi bersama. So mereka dua punya cerita. Si Adam tak mau cakap. Mereka pun dua pun pelik, apa dengan si Adam ni? Sakit ke apa daripada habis membuang air kecil? Si Hasim ni cakap, beritahu dengan Max. Lantaklah Max pun cakap pada dia. So mereka pergilah dekat tandas, mereka mandi. Si Adam ni pergi ke toilet dulu sebelum si Adam ni mandi. Pergilah ke toilet. Tiba-tiba yang mengejutkan si Hasim ni dengan si Max ni, tiba-tiba buka je pintu tandas. Masa tu si Hasim dengan si Max ni tengah mandi. Dan tiba-tiba pintu tandas terbuka. So si Adam ni beritahu dengan menjerit, "Woi," dia cakap. Dengan mereka dua sekali terkejut. Lepas tu mereka pun terkejut. Kau ni buat terkejut dah, si Hasim beritahu kat si Adam. Orang mandi tak beritahu. Si Adam ni beritahu, bukan kami dua dah ajak kamu kah? Kamu yang masuk pergi tandas. Si Hasim beritahu kat Adam ni. So bila masa saya dari tadi dekat dalam tandas ni, melabur lagi, dia cakap. Melabur tu membuang air besar lah. Dia cakap, dia saya dari tadi melabur. Lepas buang air kecil tu, saya melabur lah, dia cakap dengan si Hasim ni. Bukan kamu dekat asrama ke tadi? Si Hasim beritahu ke Adam. Bila masa saya dari tadi sini. Si Adam ni beritahu, kamu dua ni memang kawan sejati lah. Nasib baiklah kamu dua bawa sabun dan juga tuala saya. Dia cakap, Adam ni cakap. Mereka dua pun terkejut. Bukan ke kamu yang bawa tadi? Kau pun bertengkar. Bertengkar macam, yalah, kita bertengkar. Kalau bertengkar macam kawan tu memang gurau macam tu lah. Gurau macam tu. So mereka Max dan juga Hasim ni agak pelik lah dekat situ. Rasa pelik masa tu. So mereka dua, Max dan juga Hasim ni,
tak hiraukan benda tu lah. So mungkin agak terlalu letih si Hashim ni cakap dalam hati. Dah mereka habis mandi semua apa semua tu, mereka pergilah dekat asrama balik dan dah pakai pakaian pergi ke dewan makan dan untuk makan. So si Hashim ni tanya dekat si Adam ni, betul ke kamu dari tadi dekat tandas Adam? Si Hashim ni tanya dah. Iyalah dari tadi saya dekat tandas. Si Adam ni saut si Hashim ni. Habis tu yang kamu dekat asrama tadi siapa? Si Hashim ni beritahu. Tanya dengan si Adam. Manalah saya tahu, mungkin orang lain. Si Adam ni beritahu dengan si Hashim ni. So mereka dua Max dengan si Hashim confused lah masa tu. So mungkin agak penat mereka bertiga pun bercakap macam tu. Mungkin tersalah nampak ke apa ke, si Hashim beritahu dengan Adam dan juga Max. Si Hashim dengan si Max ni beritahu memang mereka dua tak pegang pun tuala si Adam dengan juga barang sabun mandi si Adam ni. Memang tak bawa pun. Yang bawa pun Adam. Si Hashim ni beritahu kat si Adam ni. So Adam pun confused lah. Satu cakap tak ada, satu cakap bawa barang dia. So yang mana satu betul? So mereka pun dah habis makan tu, mereka pun balik ke asrama. So daripada situlah kejadian berlaku. Dia cakap ke aku, masa tu mereka semua dinasihatkan supaya tidur. Masa tu dalam kira malam tu, malam Jumaat lah. Kira malam Jumaat si Hashim ni cakap ke aku. Khamis, lepas tu esok tu hari Jumaat. Si Hashim ni cakap ke aku. Malam tu malam Jumaat dia cakap ke aku masa tu. So mereka decide untuk pergi tidur lah. Tidur awal supaya bangun awal esok. So mereka tiga pun kalau budak asrama tu dah tahu dah rutin harian macam mana dekat asrama. Budak-budak asrama tu memang tahu lah kalau habis makan balik asrama apa rutin mereka. Tu dah tahu. Saya tak mau cerita pasal tu, takut agak panjang. Sorry ya. So mereka pun dah buat rutin asrama mereka sendiri. So mereka buat habislah tidur. So katil si Hashim, Adam dan juga Max ni dekat. Okay. So ni katil si Hashim tengah-tengah. So ni katil si Max ni juga, dan ni katil si Adam. Mereka tiga berdekat lah katil. Memang dekat lah katil mereka tiga. Sebab yalah kawan kan, kalau kita duduk asrama memang dekat dia kata kalau kita kawan ni. So mereka pun tidur. So tidur si Hashim ni terkejut lah. Bila dia terkejut sebab si Max dan juga Adam ni kejut dia untuk pergi ke tandas. So si Hashim ni terkejut. Weh, kamu dua, dia cakap. Buat apa tengah malam ni? Si Hashim ni beritahu dengan si Adam dan juga Max. Weh, si Adam dan juga Max pun beritahu, teman aku pergi tandas je. So kamu dua je lah pergi. Si Hashim ni beritahu sebab si Hashim ni malas sikit nak bangun kalau dah tidur. Ya, memang kalau kita dah tidur tu memang malas nak bangun. So mereka pun kejut. Sampailah si Hashim ni rasa mau pergilah, ialah sebab kawan kan. Siapa yang tak mau tolong kawan. So si Hashim pun ikutlah dengan si Adam dan juga Max pergi ke tandas. So mereka pergilah ke tandas. So bila mereka pergi ke tandas tu, si Max ni tunggu dekat luar tandas. Dekat luar, tak juga luar, masih dalam tandas, lebih kurang dekat. Korang tahu kan tandas asrama tu ada cermin. Dekat situlah si Hashim ni tunggu mereka dua, Adam dan juga Max ni pergi masuk dekat tandas, ingin melaburkan hajat mereka. Ya, membuang air besar lah maksud dia. So si Hashim ni tunggu dah lama sangat dia cakap. Sampai si Hashim ni sempat lagi tidur berdiri. Dia cakap aku. So dia pun marah. Weh, dia cakap, lama sangat kamu dua ni. Dia cakap
Mereka dua tak menyahut. Lepas tu dia tunggu lagi. Lepas tu kali kedua, "Woi Adam, Max, cepatlah sama tidur ni." Si Hashim ni beritahu kat mereka dua. Tak juga sahut. Kali ketiga, member sudah panas baran. Pergi terus. Woi, dia tendang pintu yang Adam masuk. Dia tendang pintu yang Max masuk tu, pintu tandas tu. Sekali tengok, tak ada orang dekat dalam. Dia pun terkejutlah dengan mata mengantuk dan terus jegas otak. Terus jegas dia cakap ke aku. Aku pun terus jegas dia cakap ke aku. So dia pun terkejut dan terpaku. Dengan siapa aku tadi? Lepas tu dia beritahu, "Woi Max, Adam, jangan main lah. Saya malas mau main malam-malam macam ni." Si Hashim ni beritahu dengan mereka dua. So tiba-tiba tu dia dengar suara daripada belakang. Dia cakap, si Hashim ni tak tidur lagi ke, berbisik dekat telinga dia. Dia pun terkejut. Dia tengok toleh ke belakang. Sekali dekat belakang, bapa besar, dia cakap ke aku, dengan satu yang berbungkus, dengan satu rambut panjang. Dia cakap ke aku. Dia pun lari member. Si Hashim ni lari geng. Kalau aku dekat sana memang aku lari lah. Si Hashim ni lari. So dia masuk ke asrama. Masa dia masuk ke asrama tu, dia pun terkejut lah. Dia masuk asrama, lepas tu dia pasang lampu semua. Dia terkejut sekali lagi sebab dekat asrama tu kosong. Dia pun, "Weh, mana semua orang ni?" Dia cakap. Dia pun dengan teriak, "Woi." Si Hashim teriak. Saya tak mau teriak lah. Takut korang macam, apa budak ni teriak. Si Hashim ni teriak lah, "Woi, mana semua orang?" Si Hashim ni dengan cemas. Tiba-tiba daripada belakang, "Terima kasih." Lepas tu daripada sebelah lagi, telinga dia dari berbisik telinga dia tu, "Terima kasih." Lepas tu si Hashim ni pun terkejut dan juga toleh lagi ke belakang. Tengok dua benda tu. Lari lagi member. Pergi lagi si Hashim ni ke padang. Lari. Lepas tu tiba-tiba dekat dia, sambil dia berlari tu, dia toleh ke belakang. Dia tak lihat dekat depan. Sekali member pergi tengok depan, terpacak lagi dua lagi. Hashim ni terkejut lah tengok benda tu terpacak. Dia pun macam mana semua beritahu. Dia pun terkejut lah. Yalah, masa dia berlari tu, kalau kita fokus berlari tu, tengok belakang, fokus, kita lari, tengok benda tu, dua pacak lagi tu, ngam-ngam dekat depan mata. Terkejut lah memang. Masa dia terkejut tu, tengok benda tu, si benda tu cakap, "Terima kasih." Yang berbungkus dengan panjang rambut tu cakap, "Terima kasih." Terima kasih. So member lagi lah lari. Benda tu masih ikut dia. Lepas tu benda tu cakap, "Terima kasih." Saya pun tak tahu apa yang si benda ni cakap terima kasih, but si Hashim ni beritahu benda tu cakap terima kasih. But si Hashim ni masih lagi berlari. Sampailah satu tahap tu, lah berdepan dengan mata dia sekali. Masa tu benda tu cakap terima kasih. Dan masa tu jugalah si Hashim ni pingsan dekat situ. Dekat mana? Dekat padang tu. Dia punya lari dekat tu, dekat padang juga dia lari. Dia pun pingsan lah dekat situ. Sebab yalah, terlalu dekat benda tu dengan mata dia. Si Hashim ni cakap, sampai dia pun terkejut dan juga pingsan lah dekat situ. Dan jadikan cerita, si Hashim ni terkejut lah bila dia terdengar satu suara yang di mana suara yang memanggil nama dia, "Hashim, bangun Hashim, bangun Hashim." So Hashim ni pun bangun daripada pingsan dia dan dia tengok dia dekat rumah cikgu dia. So dia pun tanyalah, "Kenapa saya dekat sini?" Si Hashim ni beritahu, "Kamu tidur dekat padang." Si cikgu dia cakap dengan si Hashim ni, explain
pasal kejadian malam tu berlaku. Dia explain kat cikgu. So cikgu beritahu dekat dia supaya pergi berjumpa dengan guru besar. So Hasyim ni pergilah jumpa dengan guru besar. So bila si Hasyim ni pergi ke guru besar, time dia mau pergi bilik guru besar tu, tiba-tiba dia terkejut. Terkejut sebab apa? Terkejut sebab ada 2 orang kawan dia tu tengah duduk dekat sana, dan dia pun masuk. Rupa-rupanya mereka bertiga. Guru besar pun tanya, kenapa dengan malam semalam dengan kamu bertiga ni? Rupa-rupanya mereka bertiga ni kena malam semalam. Malam tadi lah. Kira macam, yalah malam. Macam malam si Hasyim ni kena. Mereka bertiga sama-sama kena. Guru besar pun pergilah panggil pakcik cleaner, yang di mana pakcik cleaner ni adalah seorang penghalau benda-benda mistik macam tu lah dia cakap. So masa tu sekolah terpaksa ditutupkan sebab benda tu makin beracau-racau. Masa tu si Hasyim beritahu, masa si Hasyim ni pergi bilik guru tu ada satu histeria berlaku. Si Hasyim ni beritahu kat aku, mereka terpaksa tutupkan sekolah sebab benda-benda tu. So pakcik cleaner ni pergilah untuk dibuang. So lebih kurang macam tu lah cerita dia. Mereka pun pergilah balik rumah semua. Terjadilah mereka sekolah masa hari Jumaat tu. Si Hasyim beritahu ke aku, masa tu si pakcik cleaner ni pergilah ambil benda tu semula, simpan kat tempat pakcik cleaner yang simpan tu. So sampai situ sajalah cerita kita pada kali ni. Pengajaran dalam cerita ni, okey, jangan sesuka hatilah buka benda, apa benda yang kamu jumpa kah dekat semak-semak sambun ataupun semak dekat hutan tu kah, atau maybe kau jumpa tu kat tepi jalan ke apa kah, semua kah. Korang jangan nak pandai-pandai nak ambil benda tu kalau benda tu bukan milik korang. Takut apa yang korang ambil tu adalah kepunyaan orang yang kita tak nampak. So pengajaran dia lebih kurang macam tu lah. Maybe like that lah. Janganlah ambil sesuka hati barang dekat semak sambun ke, dekat hutan ke. Lebih lagi dekat hutan, benda kita nampak macam di siling, macam botol apa semua tu, kita jangan ambil, buka. Kita jangan buat macam, jangan ambil. Kalau kita nampak, kita buat dia je. Takut ada yang mengikut kita lah. Kepada korang yang belum lagi subscribe, make sure korang tekan subscribe, like and share video ini. Kalau bagus, kalau tak bagus pun korang share juga. Tolonglah support saya untuk tahun 2022 ni. So sampai sini saja kisah seram kita pada hari ini. Saya minta maaf sebab maybe kisah seram tu tak apa nak seram. Kalau tak apa nak seram tu okey juga lah. Tak apa, saya bukan kisah seram saya, kisah seram orang kan saya cerita aja lah. So maybe kalau tak seram tu korang buat seram je lah. Okay, so sampai sini saja lah kisah seram kita pada kali ini. So jumpa di next video. Tahun 2022 ni harap channel saya tahun ni capai 100,000 subscriber. Yep. So korang make sure lah support saya, akan banyak lagi lah video-video yang menarik. Dan thank you kepada korang yang dah tengok video satu lagi yang one of macam video tu macam popular lah. So thank you kepada yang dah subscribe. Kepada yang belum subscribe tu, make sure korang tekan butang subscribe di bawah, tekan butang loceng untuk dapatkan update-update terbaru daripada channel saya. So itu saja video kita pada kali ini. See you the next video.